Salam sejahtera dan salam sayang USM. Saya ingin mengucapkan kepada yang berusaha, Dr. Dayang Haselina binti Abang Ali selaku pensyarah kita. Kami daripada Kumpulan 12 ingin membentangkan kempen kesedaran anti rasuah. Diharapkan pemenangan ini dapat memanfaatkan semua pihak. Ini adalah senarai nama ahli Kumpulan 12 seperti yang tertera pada bahagian 1 dan bahagian 2. Tahukah anda, menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM pada tahun 2020, rasuah merupakan satu perbuatan di mana penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Menurut data daripada SPRM pada tahun 2022 menunjukkan bahawa sebanyak 888 bilangan individu penjawat awam dan orang awam telah ditangkap oleh SPRM kerana terlibat dalam kegiatan rasuah. Terdapat 3 objektif pembentangan kempen kesedaran anti rasuah ini dijalankan seperti yang berikut. Yang pertama, memberikan kesedaran kepada orang awam dengan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai bahaya dan keburukan rasuah serta pencegahan rasuah. Kedua, memupuk budaya nilai-nilai amanah, jujur dan tidak mengambil hak orang lain dalam kehidupan seharian setiap golongan masyarakat. Bagi objektif yang terakhir pula, kempen ini dijalankan supaya dapat membantu meningkatkan integriti dan accountability masyarakat dalam melaksanakan tugasan harian. Secara umumnya, kita tahu bahawa perbuatan rasuah adalah pembajiran dana awam dan kebajikan rakyat akan tergugat. Statistik daripada Transparency International Malaysia menunjukkan bahawa rasuah telah menelan belanjawan sebanyak 4% daripada keluaran dalam negara kasar atau dikenali sebagai KD&K. Hal ini berlaku kerana ketidakseimbangan dalam pengagihan peruntukan sehingga mengancam kebajikan masyarakat. Kegiatan rasuah yang semakin berleluasan di negara kita telah mengakibatkan peningkatan kos tarikh hidup dan kadar inflasi. Ini terbukti apabila sesetengah peniaga menjalankan jenayah rasuah dengan pegawai kerajaan bagi memanipulasikan dasar dan pelaksanaan mekanisme pasaran demi keuntungan diri. Secara tidak langsung, persaingan antara peniaga terhapus dan wujudnya situasi monopoli dalam pasaran. Di samping itu, rasuah juga menghakis kemasukan pelaburan langsung asing atau dikenali sebagai FDI dan pelaburan domestik. Hal ini kerana pelabur tidak sanggup mengambil risiko atau menanggung kos yang tidak munasabah di negara yang syarat dengan rasuah. Kegiatan rasuah juga membawa kepada kewujudan ekonomi bayangan atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai shadow economy. Dalam erti kata lain juga dikenali sebagai ekonomi tersembunyi. Ekonomi bayangan ditafsirkan sebagai satu keadaan di mana perniagaan yang dijalankan dalam sesebuah negara tidak didaftarkan secara rasmi bagi mengelakkan pembayaran cukai. Dalam keadaan ini, negara berhadapan kerugian kerana perniagaan-perniagaan ini wujud di luar ekonomi secara rasmi. Bukan sahaja cukai tidak dapat dikutip, perniagaan sebegini juga cenderung menawarkan gaji yang rendah kepada pekerja dan tidak menyediakan persekitaran pekerjaan yang wajar untuk pekerjanya. Seterusnya, rasuah juga menyebabkan rangsangan yang rendah terhadap inovasi di sesebuah negara. Persekitaran ekonomi yang korup tidak menggalakkan inovasi dalam kalangan pencipta kerana kurangnya keyakinan kepada sistem undang-undang yang sedia ada. Inovasi pencipta tidak mendapat perlindungan paten dan berisiko diciplak. Dari aspek sosial pula, kualiti pendidikan dan kesihatan di negara kita akan merosot hasil daripada tindakan rasuah yang berlaku secara tidak terkawal dengan berleluasan. Rasuah memberi kesan kepada kualiti pendidikan dan kesihatan sesebuah negara. Negara yang mengamalkan rasuah tidak dapat melahirkan guru-guru yang cemerlang kerana proses pelantikan dan pemilihan guru dalam jawatan tinggi juga sudah dicemari dengan rasuah.
Begitu juga dalam sektor kesihatan apabila pelantikan kaki tangan dan pemolehan bekalan ubat serta peralatan juga terbalik dengan rasuah. Oleh itu, kualiti penjagaan dan rawatan kesihatan juga menurun. Dalam meniti arus kemodernan ini, kita seringkali digempakan dengan berita perlakuan rasuah yang berlaku dalam negara sehingga membuat pentadbiran huru hara. Peningkatan kes-kes rasuah yang semakin hari semakin banyak amat merusingkan kita sebagai penduduk tanah air ini. Namun begitu, peranan keluarga dan masyarakat adalah penting dalam pencegahan kegiatan rasuah ini. Terdapat beberapa peranan keluarga dalam mencegahkan kegiatan rasuah. Yang pertama, memberikan pendidikan anti rasuah. Ibu bapa perlulah menjelaskan kepada anak-anak mengenai keburukan aktiviti rasuah berdasarkan daya kefahaman anak-anak. Tambahan pula, ibu bapa perlulah mengawasi perlakuan anak bagi mengelakkan generasi muda terjebak dalam gejala rasuah. Peranan keluarga yang kedua, memberikan pendidikan agama dan moral. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak untuk mengenai kepercayaan agama dan juga nilai moral yang baik. Maka, generasi muda tidak mudah terpengaruhi dengan sikap tamak tetapi mengamalkan amalan integriti dan sanggup bersuara untuk menentangkan kegiatan rasuah. Yang ketiga, menunjukkan teladan yang baik dalam keluarga. Ibu bapa perlulah mengamalkan amalan integriti dan tidak melibatkan diri dalam sebarang aktiviti rasuah. Jika ibu bapa menentang aktiviti rasuah, anak-anak juga akan dididik untuk melawan kegiatan rasuah tersebut dan ahli keluarga lain juga turut terbimbing terjebak dalam amalan ini. Keberkesanan dan paling mengambil berat permasalahan rasuah oleh masyarakat setempat juga dapat mencegahkan kegiatan rasuah ini. Antara peranan masyarakat dalam mengurangkan kegiatan rasuah secara berleluasan seperti berani melaporkan kegiatan rasuah kepada pihak berkuasa. Justeru, tindakan melaporkan perlakuan rasuah adalah tanggungjawab utama masyarakat dalam mempanteras kegiatan rasuah dalam negara. Seperti yang dibincangkan dalam peranan keluarga sebentar tadi, masyarakat juga perlulah menunjukkan teladan yang baik dalam menjauhi kegiatan rasuah. Pada masa yang sama, kita sebagai ahli masyarakat seharusnya sentiasa menunjukkan teladan yang baik, iaitu menjauhi kegiatan rasuah kepada orang sekeliling kita seperti rakan sekerja, keluarga atau rakan sekolah yang dapat memberi impak kepada perlakuan seseorang individu itu. Bukan itu sahaja, masyarakat adalah dilarang memberi dan menerima sebarang rasuah. Sebagai contoh, anggota polis yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan masyarakat awam hanya dibayar gaji yang cukup untuk diri dan keluarga kecil serta menetapkan di poster yang bersaiz kecil dan hujung dan tidak menerima sebarang bayaran tambahan daripada masyarakat dan orang awam. Pada suatu hari yang biasa, satu mesyuarat dalam talian oleh syarikat pembekal bahan binaan sedang dijalankan. Adakah kamu sedar bahawa prestasi kewangan syarikat kami tiada kemajuan, malah bermula merosot? Kamu berdua-dua pengurus jambatan kewangan perlulah berusaha lagi dan memantau prestasi kewangan syarikat. Kalau prestasi kewangan syarikat semakin menurun, kamu juga tiada alasan untuk terus memegang jawatan ini. Baik bos, saya dan Teh akan berbincang masalah ini dan akan mencadangkan cara penyelesaian secepat mungkin. Ya bos, kami berjanji akan mencari cara penyelesaian yang dapat membantu syarikat kami dalam peningkatan prestasi kewangan. Saya berharap apa-apa yang kamu berdua janji hari ini dapat dicapai. Baiklah, mesyuarat hari ini sampai sini sajalah. Janganlah mengecewakan saya tahu. Kalau tiada sebarang pertanyaan, boleh bersurai sekarang. Sekiranya terdapat sebarang masalah, sila memaklumkan kepada setiap usaha sulit kanan saya. Selepas mesyuarat ini, pengurus kewangan A iaitu Lim dan pengurus kewangan B iaitu T segera mengadakan mesyuarat antara mereka berdua-dua. Teh, bos nampak sangat marah hari ini. Saya rasa bos sudah mau memecahkan kami jika kami tidak dapat
meningkatkan prestasi kewangan syarikat lagi ya. Memang tidak terkejutlah dia berbuat demikian untuk mengurangkan kesukaran perniagaan syarikat. Dalam pandemik COVID ini, berbagai jenis sektor dan perniagaan sedang mengalami kesukaran juga. So, kalau kami tidak dapat membantu syarikat dalam menangani kesukaran ini, kami pasti akan menganggur dalam tempoh yang panjang. Yalah, bos memang nampak serius hari ini ya untuk menyelesaikan kesukaran syarikat. Saya rasa kami perlulah mencari pelanggan atau syarikat baharu yang akan menerima perkhidmatan kami dalam masa singkat lah. Tapi yang akan lebih bagus kalau kami dapat mencari syarikat yang mendatangi kontrak jangka panjang. Saya mempunyai seorang kawan yang bekerja di Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan dan saya mendengar kabar mereka ingin mencari satu syarikat pembekal bahan binaan sebagai pembekal utama mereka dalam projek pembangunan mereka. Saya mencuba untuk berbincang dengan dia sama ada boleh mendatangani kontrak panjang dengan syarikat kami sebagai pembekal bahan binaan utama mereka. Bagusnya. Sekiranya pelan ini dapat dijalankan, pastilah syarikat kami dapat menguntung kerana projek kerajaan ini amat besar. Tetapi selain daripada syarikat kami, terdapat banyak syarikat lain juga akan bertanding untuk menjadi pembekal utama kepada kerajaan. Saya berasa kami juga perlulah menyediakan pelan yang lain sekiranya syarikat kami tidak terpilih sebagai pembekal utama. Kamu tidak perlulah risau. Saya amat baik dengan kawan saya itu dan dia memegang jawatan yang amat tinggi. Dia pasti dapat membantu kami. So, saya juga akan menyediakan hadiah kepada kawan saya supaya syarikat kami dapat menjadi pembekal utama untuk mereka. Dengan ini, situasi menang-menang akan dicapai. Maksudnya kamu akan memberi rasuah kepada kawan kamu? Kamu perlulah tahu pembuatan rasuah ini akan memusnahkan masa depan kamu dan kawan kamu sekiranya ditangkap. Saya tahu. Saya akan berhati-hati dalam menjalani rasuah. Tiada apa yang lebih penting daripada meningkatkan prestasi syarikat sekarang. Sekiranya kami tidak dapat meningkatkan prestasi kewangan syarikat, tibalah masa kami untuk dipecat. Baiklah, berhati-hati ya kamu. Saya juga akan mencari pelanggan dan syarikat lain untuk mempromosikan perkhidmatan syarikat. Diharapkan bahawa syarikat kami akan menerima tempahan bahan binaan terdapat daripada mereka dan meningkatkan prestasi kewangan syarikat kami lah. Selepas ini, Lim menelpon kawannya yang bekerja di Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Halo, apa khabar Cai? Masih sihat ke? Saya Lim, masih ingat ke? Dah lama tak jumpa. Khabar baik Beng Hong. Sudah lama kita tak berjumpa. Kenapa tiba-tiba menelpon saya ya? Saya mendengar bahawa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan sedang mencari pembekal bahan binaan. Syarikat kami juga akan bertanding untuk menjadi pembekal utama. Oh ya, betul. Lembaga sedang mencari pembekal sebenarnya. Adakah syarikat kamu sudah menghantar semua dokumen sebelum 31 Januari? Ya, sudah. Semoga berjaya kepada syarikat kamu ya. Sebenarnya, syarikat kami amat mementingkan perkara ini dan mempunyai keinginan yang besar dalam kerjasama dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Jangan risau banyak Beng Hong. Kalau syarikat kamu memenuhi semua syarat yang ditetapkan, pastilah syarikat kamu akan dipilih. Bukannya saya tidak yakin terhadap syarikat kami. Saya cuma ingin
memastikan syarikat kami akan dipilih sebagai pembekal utama. Jadi, saya telah menyediakan dokumen ekstra untuk kamu dan harap kamu akan menerima. Kalau dokumen ekstra tersebut masih tidak mencukupi, saya akan menyediakan yang lain sehingga kamu berpuas. Jangan macam ni, saya pun sangat susah untuk membantu tahu. Kamu tahu tak, sebagai seorang pegawai kan, saya perlu mengikut apa-apa sahaja yang telah ditetapkan oleh lembaga kami. Jika apa yang saya sediakan tidak mencukupi, saya boleh menyediakan lagi. Kamu boleh terus bagi tahu saya apa-apa pun saya boleh sediakan bagi kamu jika kamu boleh tolong saya. Beng Hong, sebagai kawan kamu, saya akan berpura-pura tidak mendengar apa yang kamu cakap tadi. Kamu tahu tak, tindakan anda adalah rasuah. Tiada dokumen ekstra dan lain-lain yang diperlukan, dan kalau kamu masih cuba untuk merasuahkan pegawai lain, kamu pasti akan dilapor ke pihak atasan dan ditangkap. Masa itu, kamu bukan sahaja akan didenda tetapi juga akan dipenjara. Kamu perlu tahu semua pegawai kerajaan berintegriti dan tidak patut menerima rasuah. Begitulah dengan saya, walaupun anda adalah kawan baik saya. Tetapi saya juga tidak dapat membantu kerana tindakan rasuah ini adalah perbuatan yang salah. Lim sedar bahawa tindakannya adalah salah dan sebelum memberi sebarang balasan, telefon telah diletakkan. Lim memberitahu Tae dan rakan sekerjanya tentang perkara ini. Nasib baik kawan kamu tidak melaporkan perkara ini kepada pihak atasan. Yalah, kalau tidak kamu akan ditangkap dan masa depan kamu akan dimusnahkan. Kamu sepatutnya berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu. Macam mana dengan keluarga kamu kalau kamu dipenjarakan? Siapa yang akan menyara mereka? Nama baik syarikat juga akan terjejas kalau kamu dilapor. Kalau bos tahu juga, kamu pasti akan dipecatkan. Jangan melakukan rasuah lain kali. Baiklah, saya berjanji tidak akan melakukan gejala rasuah sama ada memberi atau menerima rasuah. Lebih baik menganggur daripada didenda dan dipenjara. Oh ya, jangan risau Lim. Kami tidak akan dimarah oleh bos. Saya ingin memberitahu kamu, saya telah mencari satu syarikat swasta yang ingin mencari pembekal bahan binaan untuk satu projek mereka, dan syarikat tersebut telah mendatangi kontrak dengan syarikat kami. Sekiranya perkhidmatan syarikat kami berkualiti, mereka akan mendatangi kontrak panjang dengan syarikat kami sebagai pembekal utama syarikat. Sekarang saya telah sedar rasuah tidak dapat menyelesaikan masalah, malah mendatangkan masalah lain yang lebih serius. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang betul dan bukannya menggunakan cara yang salah seperti rasuah. Akhir kata, rasuah merupakan gejala buruk dan melanggar undang-undang. Seseorang mestilah tidak menerima, memberi dan meminta rasuah. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, rasuah telah membawa banyak kesan negatif kepada identiti budaya masyarakat sesebuah negara dalam konteks imej bangsa, ekonomi negara, perkembangan negara dan kebajikan rakyat. Oleh itu, keberkesanan peranan keluarga dan masyarakat yang prihatin adalah signifikan dalam mencegah kegiatan rasuah di negara kita. Ingatlah bahawa tolak rasuah negara sejahtera. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.